Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang berkaitan dengan 3 subjek utama, iaitu EDUP 3053 iaitu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, serta PIMK 3073 iaitu pedagogi pendidikan Al-Quran, serta PIMK 3063 iaitu pedagogi pendidikan Islam 1 iaitu akidah dan sirah. Seterusnya, adik kumpulan kami terdiri daripada 4 individu, iaitu yang pertama Nur Siti Aminah binti Hamzah, Nelisha Mimahanan binti Zamzuri, dan saya sendiri Syahdatul Faikah Anis binti Amri Muluk, serta Aisyah binti Zulhisham. Kami berempat merupakan pelajar daripada 3 PISMP Pendidikan Islam 5. Baiklah, pengintegrasian kursus PISMP semester 3. Kami telah memilih kursus EDUP 3053, PIMK 3073 dan PIMK 3063 di bawah satu big idea yang sama, iaitu teknologi ubiquitous pemangkin PDPR teraputik dengan menjawab persoalan essential question. Yang pertama, EDUP 3053, kami telah menyediakan media pembelajaran sendiri dengan merujuk model-model serta menekankan aspek warna dan aspek-aspek yang lain. Manakala bagi PIMK 3053 dan 3063, kami telah berpeluang merancang RPH dan mengamalkan mikropengajaran tersebut dengan menggunakan teknik, kaedah dan strategi yang bersesuaian. Bagi menjawab soalan kedua, guru boleh mengetahui keberkesanan media ataupun pembelajaran tersebut adalah dengan murid dan komuniti memberikan maklum balas terhadap media tersebut yang kami telah sediakan dan untuk ditambah baik pada masa akan datang. Manakala untuk kursus PIMK 3053 dan 3063, penglibatan murid yang memberangsangkan dan boleh melakukan latihan pengukuhan berdasarkan RPH yang telah dirancang. Seterusnya kita masuk kepada hasil pembelajaran kursus yang difokuskan bagi kursus EDUP 3053, Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Jadi CLO yang telah difokuskan dalam kursus ini adalah CLO yang keempat, yang berkaitan dengan tugasan 1, iaitu guru pelatih diminta untuk menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Dan juga CLO yang difokuskan adalah CLO yang kedua, yang mana berkaitan dengan tugasan yang ketiga, iaitu guru pelatih diminta untuk menggunakan teknologi dan media pengajaran berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan secara pembentangan berkumpulan. Seterusnya, hasil pembelajaran kursus yang difokuskan bagi PIMK 3073 iaitu Pedagogi Pendidikan Al-Quran pula. CLO yang difokuskan adalah CLO yang keempat dan juga CLO yang kelima. Jadi CLO yang keempat ini adalah berkaitan dengan tugasan 1, yang mana guru pelatih diminta untuk menghasilkan rancangan pengajaran harian pendidikan Al-Quran dengan memasukkan elemen strategi, pendekatan, kaedah dan juga teknik pendidikan Al-Quran. Dan juga CLO yang difokuskan adalah CLO yang kelima, yang mana guru pelatih diminta untuk melaksanakan pengajaran mikro pendidikan Al-Quran melalui pembentangan. Dan akhir sekali, hasil pembelajaran kursus yang difokuskan bagi PIMK 3063, Pedagogi Pendidikan Islam 1, Akidah dan Sirah. Jadi bagi kursus ini, CLO yang telah difokuskan adalah CLO yang ketiga dan juga CLO yang keempat. Bagi CLO yang ketiga adalah berkaitan dengan tugasan 2, yang mana guru pelatih diminta untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Akidah dan Sirah secara berkumpulan. Manakala CLO yang keempat pula, guru pelatih diminta untuk melaksanakan pengajaran mikro dalam bidang akidah dan sirah melalui pembentangan, yang mana berkaitan dengan tugasan yang ketiga. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada slide pengalaman. Dalam slide ini kita menekankan 6 pengalaman ataupun 6 perkara yang pelajar lalui semasa pembelajaran sepanjang kursus. Okey, pertamanya, pensyarah menerangkan big idea berserta tugasan kerja khusus kepada pelajar. Kedua, perbincangan bersama pensyarah berkenaan dengan big idea dan tugasan soalan supaya tiada salah faham daripada kalangan pelajar. Ketiga, pelajar membaca, memahami soalan dan kehendak soalan. Keempat, pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan dengan kerja khusus. Kelima, merangka draft penulisan akademik dan melakar idea. Dan yang keenam adalah berkolaboratif bersama rakan pembelajaran bagi menyiapkan tugasan. Dalam kolaboratif rakan pembelajaran ini, tak kisahlah sama ada rakan sendiri, pensyarah, guru di sekolah dan individu pakar yang lain.
Okey, seterusnya kita pergi kepada bukti sepanjang pelaksanaan tugasan. Pertamanya, terdapatnya soalan tugasan kerja khusus. Kedua, adalah perbincangan bersama pensyarah di platform Google Meet. Dan yang ketiga, perbincangan bersama rakan juga menggunakan platform Google Meet. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada elemen KPPB, iaitu yang pertama, kompetensi 6C. Yang pertama ialah karakter, iaitu pelajar dapat memupuk sikap bersungguh-sungguh dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Serta citizenship, iaitu kesesuaian hasil tugasan dengan penggunaan secara global. Seterusnya ialah collaboration, iaitu kerja berkumpulan, serta critical thinking semasa membuat esei, serta creativity, iaitu media pengajaran, serta perancangan PDP yang sesuai, serta communication, iaitu perbincangan dengan pensyarah dan rakan-rakan. Seterusnya ialah kerangka kerja 3E seperti extension, iaitu perhubungan antara pengetahuan, teknologi dan perancangan proses PDP, serta enhancement, maklum balas tugasan, serta engagement, teknologi dan rakan pembelajaran. Serta keterlibatan rakan pembelajaran ialah dalam penyediaan soalan untuk kerja khusus, seperti pelajar ingin pergi ke PBS di sekolah tertentu untuk menemu bual guru, dan soalan tersebut dilaksanakan secara berkumpulan, serta kemahiran soal jawab yang digunakan dan kemahiran temu bual yang dikukuhkan. Berikut merupakan bukti produk dan pengetahuan baharu yang kami dapat daripada tugasan-tugasan yang diberikan. Okey, yang pertama, teknologi ubiquitous. Dalam PIMK 3063 dan 3073, kami dapat menyediakan RPH dan pemilihan bahan media yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran dalam RPH yang dihasilkan. Dan kedua, tugasan lain juga kami perlu mengamalkan mikro dan makro tersebut. Jadi kami cuba mewujudkan bilik belajar teraputik dengan menggunakan media yang sesuai dalam tugasan pengajaran mikro dan makro. Dan yang seterusnya, dalam tugasan EDUP 3053, kami berpeluang untuk menghasilkan media pengajaran. Seterusnya ialah kekuatan atau faedah yang diperoleh melalui pelaksanaan KPPB. Yang pertama adalah dapat menghasilkan alat bantu mengajar yang baik. Yang kedua adalah dapat mengetahui pelbagai aplikasi yang baharu dan menarik yang mengandungi elemen abad ke-21 yang merupakan elemen yang sangat penting dalam PDP masa kini. Dan yang ketiga, dapat membuat pemilihan media yang baik dalam perancangan pengajaran. Seterusnya kita masuk kepada cabaran dan juga halangan yang dihadapi oleh pelajar sepanjang sesi kuliah dan tutorial berlangsung secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Antara cabaran yang berlaku kepada pelajar adalah masalah capaian internet, yang mana pelajar telah mengalami gangguan dan juga ketidakstabilan capaian internet disebabkan rangkaian yang tidak memuaskan. Khususnya berlaku masalah ini adalah kepada pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman maupun di kawasan kampung. Seterusnya, faktor persekitaran pembelajaran, yang mana terdapat beberapa pelajar menjalani proses pembelajaran dalam keadaan yang kurang kondusif. Sebagai contoh, terdapat segelintir pelajar yang menjalani proses pembelajaran di ruang tamu, di luar rumah, malah ada yang belajar di dapur ini. Mereka telah menghadapi gangguan persekitaran seperti individu sekeliling. Sebagai contoh, adik-beradik, saudara mara atau jiran tetangga telah membuat bising seperti menjerit, menyanyi dan beberapa bunyi yang boleh mengganggu pelajar. Seterusnya, faktor kekurangan bahan rujukan, yang mana terdapat segelintir pelajar telah menghadapi kesukaran untuk mencari bahan rujukan yang berkualiti, bermutu tinggi serta pelbagai. Kebanyakan pelajar dilihat banyak merujuk bahan-bahan rujukan, khususnya di blog-blog daripada Google, yang mana kesahannya meragukan serta tidak berautoriti dan juga tidak bertauliah. Hal ini demikian kerana e-book atau e-journal serta bahan rujukan yang sah dan berautoriti yang ingin dicari oleh mereka terhaid tidak banyak dan tidak pelbagai. Akhir sekali, cabaran yang dihadapi oleh pelajar adalah dari aspek komunikasi, yang mana perbincangan dilakukan secara maya sahaja. Dalam konteks ini, bagi tugasan yang memerlukan gerak kerja berkumpulan, terdapat segelintir pelajar yang sukar memberikan kerjasama yang baik terhadap ahli kumpulan yang lain dengan tidak memberi sebarang respon terhadap sesuatu sesi perbincangan kumpulan yang diadakan, sama ada di Google Meet, Telegram maupun di WhatsApp. Oleh yang demikian, ahli kumpulan lain sukar untuk mengambil tindakan ke atas ahli kumpulan yang kurang memberi kerjasama tersebut disebabkan sesi perbincangan yang dijalankan secara maya sahaja. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada slide yang terakhir, iaitu slide cadangan penambahbaikan.
Dalam slide ini kita telah beri 4 cadangan penambahbaikan, iaitu pertamanya aplikasi digital. Aplikasi digital haruslah digunakan selari dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua, merujuk individu pakar. Pelajar haruslah merujuk individu yang mahir dan berkemahiran dalam bidang tersebut bagi memudahkan pelaksanaan tugasan. Ketiga adalah inisiatif pensyarah. Pensyarah boleh merekod video pengajaran yang berlangsung dan berkongsi dengan pelajar bagi membantu pelajar yang mempunyai masalah internet. Dan yang keempat adalah permukaan sumber rujukan. Pelajar haruslah akses dan menggunakan bahan-bahan yang berautoriti. Jadi pelajar haruslah bijak memilih bahan yang digunakan. Sekian.